Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Di sini Cikgu Roy. Cikgu harapkan agar murid-murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria hendaknya. Hari ini kita berada di tema ke-7, Kelestarian Alam, Unit 21 Teknologi Hijau. Tajuk kita pada hari ini adalah Lampu Jalan Diod Pancaran Cahaya. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 160 untuk maklumat lanjut. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita. Standard kandungan pada hari ini berada pada 3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran adalah pada 3.2.1, membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Kriteria kejayaan pula di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat: yang pertama, melengkapkan peta maklumat berkenaan penggunaan lampu jalan LED. Kriteria yang kedua, menulis pendapat menggunakan maklumat yang diperolehi daripada petikan yang dibaca. Dalam murid, senarai aktiviti kita. Ya, hari ini kita ada 3 aktiviti. Aktiviti pertama adalah membaca dan memahami petikan. Aktiviti kedua adalah melengkapkan peta maklumat. Manakala aktiviti ketiga kita adalah menyuarakan pendapat. Sedia. Okey, kita lihat aktiviti kita yang pertama, iaitu membaca dan memahami petikan. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 160 untuk maklumat lanjut. Okey, kita lihat petikan tersebut. Kita akan baca petikan ini bersama-sama, kemudian kita akan cuba mengenal pasti maklumat-maklumat penting yang terkandung dalam petikan ini. Baiklah, dah bersedia? Lampu jalan diod pancaran cahaya. Afifi melayari internet. Dia terbaca tentang usaha Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan teknologi hijau bagi kemudahan masyarakat. Hulu Langat, 25 Julai. Sebanyak 10,000 unit lampu jalan jenis diod pancaran cahaya atau Light Emitting Diode LED akan dipasang di seluruh semenanjung Malaysia secara berperingkat. Lampu jalan LED ini dipilih kerana mampu menjimatkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak 40%. Penggunaan lampu LED juga dapat mengurangkan kos penyelenggaraan lampu jalan. Lampu LED yang akan dipasang ini lebih terang daripada lampu jalan biasa. Situasi ini akan memudahkan penduduk kampung menggunakan jalan raya ketika gelap. Pihak TNB juga menyatakan bahawa mereka tetap akan menyokong penggunaan teknologi hijau demi kelestarian alam. Selain itu, mereka juga menjalankan kerjasama dengan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk memenuhi permintaan daripada penduduk kampung yang memerlukan pemasangan lampu jalan LED. Itu dia petikannya. Sekarang kita bersama-sama cuba untuk mengenal pasti maklumat-maklumat penting yang terkandung di dalam petikan tersebut. Maklumat yang kita cari haruslah maklumat berkenaan tentang lampu LED, ataupun dalam kata yang lebih tepat, kelebihan penggunaan lampu LED ini. Okey, kalau murid-murid boleh merujuk perenggan pertama pada berita tersebut, telah dihitamkan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Itu adalah kelebihan pertama penggunaan lampu LED. Murid-murid boleh lihat di perenggan yang kedua apa lagi kelebihan penggunaan lampu LED, dan juga perenggan yang ketiga. Baiklah. Okey. Dapat tak murid-murid temui? Okay. Ini merupakan cadangan jawapan daripada cikgu. Di perenggan yang kedua, mengurangkan kos penyelenggaraan lampu jalan. Ini adalah satu kelebihan untuk lampu LED. Selain itu, lampu LED yang akan dipasang ini lebih terang daripada lampu jalan biasa. Ini kelebihan yang ketiga.
Dan satu lagi, lampu LED merupakan sebahagian daripada teknologi hijau yang menggunakan kesan yang menggunakan merupakan sebahagian daripada peralatan yang menyokong teknologi hijau. Sebab itu ia dicadangkan oleh pihak TNB. Baiklah, itu dia tadi maklumat-maklumat berkenaan tentang penggunaan lampu, kelebihan penggunaan lampu LED. Maklumat ini kita akan gunakan pada aktiviti yang seterusnya. Aktiviti kita yang seterusnya adalah aktiviti kedua, melengkapkan peta maklumat. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 160 tadi. Di bawah petikan sebelah kanan je ada satu peta maklumat, peta pelbagai alir. Okey, kita lihat. Melengkapkan peta maklumat, rujuk peta pelbagai alir di muka surat 160 terdapat dua aliran maklumat dan juga aliran kesan daripada kelebihan-kelebihan penggunaan lampu jalan LED. Kalau murid merujuk pada arah anak panah tu ada dua aliran, satu aliran masuk ke penggunaan lampu jalan LED, satu aliran lagi keluar. Aliran yang masuk merupakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh penggunaan lampu jalan LED, manakala aliran keluar adalah kesan daripada penggunaan lampu jalan LED itu berdasarkan kelebihan yang dimilikinya, atau erti kata lain huraian tentang kelebihan tersebut. Okay, jadi tugasan murid-murid adalah untuk melengkapkan peta pelbagai alir ni dahulu. Kita akan lengkapkan bahagian kiri terlebih dahulu sebelum kita lengkapkan bahagian kanan. Bahagian kiri tadi merujuk pada maklumat kelebihan penggunaan lampu jalan LED yang telah kita perolehi daripada aktiviti yang pertama. Sebelum kita lihat jadual secara penuh. Baiklah murid-murid, kita akan lengkapkan peta maklumat ini. Bahagian atas telah diisi dengan maklumat sama seperti yang terkandung di dalam buku teks, menjimatkan penggunaan tenaga elektrik, kelebihan penggunaan lampu jalan dan kesannya adalah mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Jadi murid-murid, kita akan lengkapkan bahagian sebelah kiri terlebih dahulu dengan memasukkan kesemua maklumat yang kita peroleh daripada aktiviti 1 berkenaan dengan kelebihan penggunaan lampu jalan LED. Ialah yang kedua tadi, mengurangkan kos penyelenggaraan lampu jalan. Kelebihan yang ketiga, lampu lebih terang berbanding lampu jalan biasa. Kelebihan yang keempat, menggunakan konsep teknologi hijau. Berdasarkan kelebihan ini, kita akan cuba untuk menyatakan kesan-kesan daripada penggunaan lampu jalan LED berdasarkan kelebihan itu. Murid-murid boleh rujuk contoh jawapan yang cikgu beri. Mengurangkan kos penyelenggaraan lampu jalan, kesannya peruntukan kewangan boleh disalurkan ke bahagian lain. Yang ketiga, lampu lebih terang berbanding lampu jalan biasa, kesannya sesuai digunakan di kawasan luar bandar, kampung dan pedalaman. Kemudian yang keempat, menggunakan konsep teknologi hijau, kesannya penggunaan lampu jalan LED ini akan dapat mengurangkan impak pencemaran dan menjaga kelestarian alam. Baiklah, kita masuk ke aktiviti yang keempat, iaitu menyatakan pendapat. Dah bersedia? Jika dah, mari kita lihat latihan yang seterusnya. Baiklah. Okey, Afifi ingin memberikan pendapat berkenaan kelebihan dan kesan penggunaan lampu jalan LED. Jadi tugasan murid-murid adalah untuk membina pendapat menggunakan maklumat daripada carta pelbagai alir ataupun peta maklumat yang kita siapkan di aktiviti kedua tadi. Murid-murid perlu untuk menulis jawapan dalam satu perenggan. Ini adalah rangka jawapan yang cikgu sediakan. Mulakan dengan pada pendapat saya. Jadi murid-murid susun maklumat daripada peta maklumat itu, padankan kelebihan lampu jalan LED dan kesan kelebihan lampu jalan tersebut dan jadikan ia dalam satu perenggan, dan cikgu ada sertakan contoh jawapan yang cikgu telah buat. Ini adalah contoh jawapan cikgu.
Pada pendapat saya, penggunaan lampu jalan LED merupakan satu idea yang baik. Lampu jalan jenis ini menjimatkan penggunaan tenaga elektrik sehingga 40%. Ini akan dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ke alam sekitar. Lampu LED juga dapat mengurangkan kos penyelenggaraan lampu jalan. Lebihan peruntukan penyelenggaraan ini boleh disalurkan ke bahagian lain yang lebih penting seperti penyelenggaraan jalan. Selain itu, lampu LED juga lebih terang berbanding lampu jalan biasa. Ia amat sesuai digunakan di kawasan luar bandar, kampung dan pedalaman. Akhir sekali, lampu LED juga menggunakan konsep teknologi hijau. Teknologi hijau dapat mengurangkan impak pencemaran dan membantu menjaga kelestarian alam. Ini jawapan dari cikgu. Murid-murid boleh membina jawapan yang berlainan daripada jawapan cikgu, tapi dengan syarat pastikan jawapan yang ditulis oleh murid-murid adalah berasaskan pada petikan yang kita baca pada awal sesi tadi. Maka dengan itu tamatlah sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk belajar, dan semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid semua. Dan sebelum cikgu berundur diri, cikgu ingin kongsikan sedikit lagi kata-kata nasihat. Setinta kata, sekelumit cahaya dalam kegelapan boleh memberi semangat untuk berjuang, memberi daya untuk melangkah, memberi harap untuk mencuba. Pertahankanlah setiap cahaya yang jadi milik kita, kerana kita tidak akan pernah pasti bila masanya kegelapan akan merajai duniawi kita sekali lagi. Terus belajar, terus berjuang. Sehingga jumpa lagi.